pada 312 Masihi. Sebelum tu lagi Origen yang menyebelahi Arius, bukan menyebelahi, Arius tu lahir kemudian. Tapi nak cakap pemikiran yang sama dah dibunuh 250 Masihi. Dan kawan ni wafat 336 pun sebab dibunuh dengan tipu muslihat. Arius ni. Baik. Akhirnya nak buat macam mana? Maharaja Konstantin dalam persidangan ni mengumpulkan hampir 2048 oskop, 2048 pedri, 2048 orang yang ahli dan mahir dalam ajaran dan agama ni. Bukan jumlah yang kecil tuan-tuan, 2048. Akhirnya terpaksa dibuat undian. Ini leceh ni. Dah ni kata lagu ni, ni kata lagu ni, akhirnya dibuat undian. Apabila undian dibuat 1730 menyebelahi Arius. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. 318 Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan. Majoriti tuan-tuan. 1730 318 memang mampu kerah lah. Tapi Maharaja Konstantin dia nak jaga legasi politik dia, dia menolak yang majoriti, dia pilih minoriti 318 untuk dijadikan akidah baru bagi umat Nasrani. Tengok liciknya permainan dia. Akhirnya bila ini akidah baru, bila ini agama baru, bila ini keyakinan baru, hak Nabi Isa ajak 300 tahun sebelum tu sudah dirosakkan. Sudah disesatkan, sudah diselewengkan. Kemudian bila dia Romawi, dia memasukkan unsur-unsur budaya Helenistik. Helenistik ni budaya-budaya Parsi kuno, budaya Romawi, budaya Yunani. Antara penonjolan budaya Helenistik ialah simbolis dan pematungan. Kan Yunani terkenal dengan dewa-dewa Olympus mereka. Ada nama dewa apa? Zeus lah. Ada nama Jupiter lah, ada nama Poseidon, ada nama Hades, ada nama Saturn. Mereka bukan setakat menamakan dewa, tetapi menyimbolkan, merupakan, taswirkan. Kalau Zeus, janggut panjang gini, senjata lagu ni. Kalau dewa ni gini. Tuan-tuan faham? Belajar sejarah 3 kali 5 kan? Rom pun ada budaya Helenistik. Akhirnya bila budaya Helenistik masuk dalam agama ini, apa yang terjadi? Maaf saya sebut, bukan ini kemelampauan, tapi realiti dan hakikat. Bila tuan-tuan masuk dalam church atau gereja, itulah yang tuan-tuan akan lihat. Siapa yang disimbol dan dipatungkan di depan? Siapa yang dukung bayi kecil? Ada budak kecil, ada sayap 2. Siapa yang menjadi simbol ni? Yang pastinya itu adalah Bonda Maria, yang kecil itu adalah Yesus. Yang kena ni Yesus. Sedangkan tu adalah fitnah terhadap baginda. Baik. 325 rosak balik dah. Cuba tuan-tuan cek 300 tahun kemudian apa jadi. Selepas penyelewengan agama ni, balik 300 tahun, apa jadi? April 20 atau setengah riwayat sebut 22 April 571 Masihi. 571 kita bulatkan, bundarkan puluh yang hampir dia jadi 600 lah. 20 April atau 22 April 571 apa berlaku tuan-tuan? 300 tahun kemudian. Apa berlaku? 20 April 571. Sudah. Sebab ustaz sebut tarikh Masihi, jadi kami pun bengong kelu. 20 April 571 adalah Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Apa berlaku? Kelahiran junjungan besar Nabi dan Rasul yang terakhir yang bernama Muhammad. Ataupun kita boleh ambil 610 tarikh pengangkatan Muhammad sebagai seorang Rasul. 600 tahun yang paling dekat dan paling hampir. Allah dah bangkitkan Nabi dan Rasul yang terakhir untuk jernih dan sucikan balik nama dan ajaran Nabi Isa.
Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyucikan nama Nabi Isa. Dalam surah Maryam, menyucikan Maryam yang dituduh, ditohmah, dikata macam-macam. Maryam berzina lah, Maryam melahirkan anak luar nikah lah. Tapi dalam surah tu Allah sucikan nama Maryam. Dia tak berzina, dia bukan melahirkan anak luar nikah. Anak ni adalah mukjizat daripada kami. Kemudian Nabi Isa yang dia kata kena bunuh, kena salib, Al-Quran nafikan. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, bahkan dia diserupakan dengan orang lain. Sucikan pula nama Nabi Isa atas fitnah di atas tiang salib tu. Dan bab orang duk kata dia Tuhan ke anak Tuhan ke, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Asal kejadian Adam, asal kejadian Isa pun sama. Dua-dua kami jadikan daripada tanah. Nak menunjukkan dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dan dia tak termasuk pun di dalam Trinity, Family of God. Quran mari Nabi lahir, sucikan balik. Bawa ajaran yang sebenar. Tapi bukan berhenti setakat ni. Selepas Nabi wafat, tuan-tuan perhati, 300 tahun kemudian apa jadi? Hak masa Nabi elok dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Komplit, sempurna. 300 tahun Nabi wafat, apa jadi? Nabi kan sebut, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Sebaik-baik zaman adalah zaman aku. Summal lazina yalunahum, summal lazina yalunahum. Kemudian kurun selepas tu, kemudian kurun selepas tu. Nabi sebut yang terbaik zaman Nabi, zaman sahabat, dan Nabi tambah 2 kurun selepasnya. Bila 2 kurun selepasnya, tambah kurun Nabi. 3 kurun berarti 300 tahun. Nabi nak gambarkan inilah the golden age. Zaman keemasan yang sebenar ada pada zaman Nabi yang terbaik. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. 300 tahun kemudian apa jadi tuan-tuan? Walaupun bukan tarikh yang sebenar, tapi saya rambang, saya kumpulkan secara umum. Tarikh sebenar ada lagi awal daripada tu, ada tengah-tengah, ada yang lambat. Tapi mudah kata, saya rangkumkan semua selepas 300 tahun Nabi wafat. Maka time inilah keluar yang namanya Syiah, keluar yang namanya Mu'tazilah, keluar namanya Qadariyah, keluarnya Jabariyah, keluarnya Jahmiyah, keluarnya Karamiyah, keluarnya segala yah di belakang. Telah munculnya aliran dan mazhab-mazhab yang dianggap di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah golongan-golongan yang sesat dan terseleweng. 300 tahun kemudian kita ingat, oh habis Nabi, terbaik dah lah. Tak. Penanda arasnya itulah yang berlaku.